melihat dan ketawa sebab mereka melihat inilah UMNO Barisan Nasional buat. Politik Malaysia ini sekarang semuanya isunya bukan isu rakyat, isu yang penting, isu rasuah, dasar kerajaan, macam mana kita buat kesihatan, perumahan. Bukan. Politik Malaysia ini tentang liwat lah, video lucah lah, macam-macam. Inilah image yang sudah UMNO Barisan Nasional buat. Tapi inilah bukti. Inilah bukti bahawa mereka terdesak. Mereka takut. Sekarang mereka desperate. Macam-macam. Pakai, tak apa. Pakai sebab kita mahu gunakan apa-apa senjata untuk pastikan Pakatan Rakyat, pergerakan Pakatan Rakyat sekarang makin kuat tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Kita mesti hentikan dia. Mesti hentikan Anwar Ibrahim. Hentikan Pakatan Rakyat, PKR PAS DAP. Apa-apa pun pakai, tak apa. Tak kisah kepada kesan negara. Sebab itu, mereka sudah sampai ke tahap politik longkang ini. Mereka sanggup bawa 3 orang ini. 3 orang ini yang langsung tak ada credibility. 3 orang. Satu, boleh dikatakan dalam bahasa Inggeris ada istilah pedophile. Ada faham pedophile? Pedophile itu seorang yang suka ada hubungan seks dengan gadis bawah umur. You tahu siapa lah? 3 orang ini dia bawa 1 orang macam itu. Ya. Yang orang yang kedua satu conman. Boleh dikatakan pergi sini sana menipu orang. Yang ketiga itu siapa? Seorang yang bawa ideologi yang rasis, bendahari perkasa. 3 orang ini mereka menonjolkan untuk membawa isu video lucah ini. UMNO Barisan Nasional kadang-kadang saya pun kurang faham lah. Saya pun kurang faham. Saya pun fikir mungkin ada orang yang bijak sana yang merancang strategi mereka. You nak rancang strategi macam ini kah? Ini membuktikan lebih lagi tuan-tuan puan-puan, mereka benar-benar terdesak, dalam keadaan sangat terdesak. Mereka keluarkan strategi macam ini untuk dalam satu percubaan untuk mencederakan kita atau imej kita. Tapi saya yakinlah rakyat Malaysia bukan bodoh. Ataupun kalau bodoh dulu, bukan bodoh lagi lah. Rakyat Malaysia sekarang sedar, dia tahu. Kita tahu video itu direka. Maksudnya direka, dia bawa seorang daripada Thailand, seorang pelakon yang nampaknya memang ada sedikit rupanya macam saudara Anwar Ibrahim. Buat video lucah, rakamkan itu. Orang SK itu jadi penyunting, edit macam ini director kepada filem itu. Dan apa yang pelik dalam negara ini, orang yang memiliki video lucah ini, orang yang berani menayangkan secara terbuka. Dia panggil wartawan kanan, senior editor, panggil macam-macam wartawan, datang tengok di hotel mewah Sri Kakosa, yang melakukan satu jenayah yang jelas di bawah undang-undang Malaysia. Sampai sekarang, apa tindakan yang dibuat? Tak ada apa-apa tindakan. Ini yang pelik. Section 5 Film Censorship Act 2002 ataupun Akta Penapisan Filem berkata, seseorang yang memiliki video lucah, yang menayangkan video lucah, melakukan satu kesalahan yang boleh disabitkan dan dipenjarakan 5 tahun. 5 tahun. Adakah apa-apa tindakan? Dan apa yang kita tahu, walaupun pada masa permulaan mereka tidak menamakan, mereka tidak sebut nama mereka. Tetapi YB Johari Abdul buat sidang akhbar di parlimen dan dedahkan nama mereka. Jadi mereka lepas tu terpaksa mengakui, ya, ketiga kami adalah
Datuk T trio ini. Datuk 3. So nama kita tahu, polis tahu, mereka mengakui mereka yang memiliki itu, mereka yang tayangkan itu. Apalagi dah siasat. Perlukah kita pergi ke universiti belajar undang-undang untuk tahu ini? Macam mana IGP kita boleh cakap apabila ditanya oleh wartawan, saya tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan. IGP kita boleh cakap. Polis kita nampak macam buat permainan politik dengan isu ini. Sebab diperalatkan oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terperangkap dalam permainan politik mereka. Serangan mereka atas pemimpin PR, Pakatan Rakyat akan teruskan. Kes fitnah kedua akan diteruskan. Bagi saya nampak kes terhadap Datuk Seri Anwar sebagai kes politik. Macam 98. Jangan kita harapkan untuk keadilan daripada mahkamah kita. Mahkamah kita tidak ubah daripada mahkamah 98. Tidak ubah. 98 ada orang yang ingat Azizan pada masa itu yang dibawa sebagai saksi dalam kes itu bercanggah dalam mahkamah. Sebut satu tarikh dalam kes 98. Tarikh yang dia sebut apabila liwat yang dituduh itu berlaku, bangunan yang disebut berlaku itu tidak wujud. Macam-macam itu. Dia bagi keterangan yang bercanggah, dimarah oleh hakim semasa perbicaraan. Tetapi apabila keputusan dibuat oleh hakim yang sama, hakim itu berkata, dan saya quote dalam bahasa Inggeris dulu. Dia kata, I find this witness to be as solid as the rock of Gibraltar. Saya dapati saksi ini, saksi yang boleh dipercayai dan solid sebagai rock of Gibraltar. Inilah yang kita melihat pada tahun 98. Dan tuan-tuan puan-puan, keadaan tidak berubah sekarang. Sekarang kita ada di mahkamah. Satu hari hakim berkata, saya tidak mau terima keterangan ini, keterangan DNA. Ya? Sebab didapati oleh pihak polis dan pendakwan dengan menggunakan tipu helah terhadap saudara Anwar Ibrahim. Tetapi 2 hari selepas itu, hakim yang sama boleh patah balik 100%. Dia pusing balik dan dia tukar keputusan dan dia kata, sekarang saya boleh terima keterangan yang sama itu. Jadi kita kena sedia. Saudara Anwar Ibrahim kemungkinan besar pada hari Isnin, Mei 16, minggu depan akan diarahkan untuk membela diri. Bagi saya itu kita kena jangkakan itu akan berlaku. Dan jangan kita risau, itulah perjuangan kita. Ada kemungkinan besar Anwar Ibrahim akan disabit. Ada kemungkinan besar mungkin beliau pergi ke penjara seperti tahun 98. Adakah itu bermaksud perjuangan kita dihentikan? Tidak. Perjuangan rakyat akan diteruskan. Perjuangan kita untuk membawa demokrasi ke negara kita akan diteruskan sampai habis. Itu kita tidak boleh alih daripada misi itu, arah kita itu.